إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف قدس الله سره ويستحيل عليه تعالى أن يكون علة بالعلم نشأ عنه بغير اختياره أو يكون طبيعة وجد العالم بطبيعته تنزه الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. ويستحيل dan mustahil alaihi ta'ala atas Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ilat kepada kewujudan alam. Mustahil atas Allah Ta'ala an yakuna, bahawa adalah Ta'ala tu illatan, ya, sebagai ilat fil alam, pada alam ni, iaitu nasya'a anhu, terjadi daripada dia bi ghairi ikhtiyari, dengan tidak ada ikhtiarnya, atau yakunu tabi'atan wujidal alam bi tabi'atihi, jadi alam dengan tabiat dia. Itu mustahil. Mustahil atas Allah Ta'ala menjadi illah. Illah apa makna? Sebab pada kewujudan alam, ya, yang mana alam terwujud daripada Allah Ta'ala tanpa kehendak Allah Ta'ala untuk mengadakan dia. Mana elat begitu je, ya. Begitu juga mustahil atas Allah Ta'ala menjadikan tabiat dalam alam ni, ya, menjadi tabiat bagi alam, yang mana terwujudnya alam hasil daripada tabiatnya sendiri. Ya, orang kata ni memang pesen dia. Tabiat api dia membakar, kan? Itu maknanya. Jadi maknanya bukan tabiat tu beri kesan, ya, yang memberi taksir kesan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kena jaga tu. Maha suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan yang demikian, ya, mana menjadikan dengan ilat ataupun tabiat. Mana Allah Ta'ala boleh menyalahi benda tu, ya, menjadikan dengan tabiat api, itu tabiat. Gerak cincin itu ilat, ya. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan cincin tu gerak, tapi ilat mesti ada ilat. Kata ilat tak boleh, tak betul tu. Dia nak jadikan tali ilat pun boleh, tak ada apa-apa,
Ilat dia jadi gerak cincin. Dia kata gerak tangan. Ilat sebab bagi gerak cincin. Kalau tuan tak nak gerakkan cincin tangan boleh tak ada masalah. Dia gerak cincin putuskan tangan, apa payah nak. Kan? Itu maknanya. Ya. Itu dipanggil ilat. Ada pun tabiat api. Tabiat api itu apa? Membakar. Mana terbakar tu ialah dengan api. Mana kalau tuan jadikan api tak bakar, boleh tak ada masalah. Ya. Ada ilat boleh tak nak jadikan tak terbakar. Bakar juga dia tak anggung-anggung, tak ada hal. Itu maknanya mustahil atas salam menjadi, maknanya ilah tadi. Wa yastahilu alaihi ta'ala ayyakuna illatan. Ya, dia tu menjadi ilat, jadikan ilat fil alam. Yang mana nasya'a jadilah ia alam tu anhu daripada yang telah bi ghairi ikhtiyarihi. Tadi ikhtiar Tuhan, dikira dengan ilat saja, tak boleh. Tak betul. Semua tu bergantung dengan Allah SWT, pilihan dia. Dan itu juga tabiat. Ya. Dan tadilah tabiat. Maknanya hakikat dia kullum min indillah. Semua itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kemudian begitu jugalah mustahil atas Allah menjadikan tabiat bagi alam, yang mana terwujudnya alam hasil daripada tabiat ini sendiri. Itu maha suci Tuhan daripada sedemikian. Ya, tabiat alam tadi apa contoh api lah, terbakar. Tabiat dia apa? Api itu membakar. Tuan nak batalkan boleh? Boleh, tak ada apa. Pasang menjulang api pun terbakar. Jadi nak bakar tak ada api pun boleh, tak ada hal. Ya. Habis. Itu benda yang mustahil. Jadi walhasil semua dia adalah bi iradatillah, dengan kehendak Allah Ta'ala. Tuan jadikan. Mana zat yang bersifat iradah itulah yang menentukan, dan zat yang bersifat dengan kudrah itulah yang memberi taksir atau kalam bersih dari ahli sunnah wal jamaah. Ya, kalam ahli sunnah wal jamaah ayalah kalam bersih, bahawasanya kita kait dua sekali. Yang menentu ialah zat yang bersifat dengan iradah. Yang mengadakan ialah zat yang bersifat dengan kudrah. Yang mengetahui zat yang bersifat dengan ilmu. Bahawa dia betul. Kalau kita cakap Tuhan mengetahui, ya, kudrat Tuhan lah yang mengadakan. Cakap itu tak bersih lagi kan. Ya, setengah kata makruh, setengah kata haram. Ya. Kalau kita kata kudrat Tuhan yang mengadakan, dia mesti kait dua tu. Ya, zat yang bersifat kudrah lah yang mengadakan, zat yang bersifat iradah lah yang menentukan, dan seterusnya. Ya. Guna lapas yang, jangan guna lapas dan. Jadi dan kafir tuan, jangan main Usuluddin. Yang menjadikan makhluk ni ialah zat dan sifat kudrat, kafir orang tu, syirik. Ya. Yang menentu apa? Yang menentukan alam ni semua kejadian makhluk ialah zat dan sifat iradat. Habis. Dia jangan guna lapan dan. Ya. Bila guna lapan dan dia ada istirak, dua benda. Sedangkan Tuhan itu tidak istirak. Sebab kena guna lapan yang. Ya, lapas tu pun kena jaga. Usuluddin jaga tu. At-tasi'atu al-jahlu. Yang kesembilan, mustahil ta'ala al-jahlu, jahil. Fayastahilu alaihi ta'ala, maka mustahil atasnya ta'ala al-jahlu ila kejahilan. Mana tidak ada ilmu, itu mustahil bahawa Allah Ta'ala berilmu. Ya.
Fayastahilu alaihi ta'ala al-jahlu, maka mustahil atas Allah Ta'ala ya al-jahlu, sifat dengan kejahilan mustahil. Bimumkinin minal mumkinat, dengan mungkin daripada segala mungkin, ya, maknanya dengan segala mumkinat Allah Ta'ala tak tahu. Oh, itu mustahil. Sedangkan Allah mengetahui, bukan benda mungkin, benda mustahil pun dia tahu kan. Wajib, mustahil, harus semua dalam ilmu dia. Itu dipanggil ta'alluq apa? Inkishaf, ilmu nyata ya, di ilmu Allah Ta'ala. Dan benda mustahil dia tahu macam mana pula. Benda mustahil tak ada, dia tahu tak ada lah. Tuhan tahu bahawasanya kejahilan tu tak ada di dia. Tuhan tahu bahawasanya kekurangan tu tak ada di dia. Maka mustahil atas Allah Ta'ala bersifat jahil dengan mana-mana perkara mungkin. Maknanya segala mungkinat makhluk ni tidak terlepas daripada ilmu Tuhan. Ya, mustahil terlepas daripada ilmu Tuhan. Dengan makna Tuhan tak tahu tu mustahil. Sama ada jahil tu jahil basit, jahil terlapis, atau iaitu tiada mengetahui langsung tentang suatu perkara, atau jahil tu jahil murakkab, jahil bersusun, iaitu mengetahui suatu berlainan dengan yang sebenar. Sawa'un kana basitan, sawa'un kana, sama adalah ia jahil tu basitan, jahil basit, jahil terlapis, wa huwa adamul ilmi bisyai, tak tahu, tak tahu ketuhanan, dia tak tahu, tu jahil basit. Tapi bila dia kata Tuhan tu tiga, itu jahil murakkab panggil. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu, dengan bawa dia rasa dia tahu. Faham? Ya, dia rasa dia tahu, padahal benda tu sebenarnya dia tak tahu. Dia tak tahu yang dia tu tak tahu, dengan bawa dia rasa dia tahu. Itu jahil apa dia panggil? Jahil murakkab panggil. Lantas panggil jahil tuki ni. Ya, dia tak tahu yang dia tu sebenarnya salah, tak betul, tak tahu. Ya, dia rasa dia tahu. Macam orang kafir lah. Dia iktikad tak betul, tiba-tiba dia rasa dia betul. Ya, patutnya dia tahu bahawasanya dia tu tak tahu, atau jahil selapis. Yang ni dia rasa dia tahu padahal dia tak tahu. Tu jahil murakkab macam tu. Au murakkaban, ataupun murakkab. Wa huwa, tengok murakkab ni apa? Idraku syai', dia dapat akan suatu ala khilafi ma huwa alaih. Dia mendapat satu ala khilafi ma, atau menyalahi barang, huwa, barang tu alaihi tamah. Apa dia? Tuhan ahad tunggal, tiba-tiba dia dapat Tuhan tiga dia. Innallaha salisu salasa, bahawa Ta'ala tu salis, yang ketiga daripada tiga Tuhan. Mana dia pegang jazam tu, kerat kepala pun dia tahu ganjat tu, menatang kapi Kristian, laknatullah. Ya, dia kata Tuhan tiga, jazam dia pegang. Dia tak ada bergonggah, tak ada syak zan wahab yakin. Tapi pegangan dia menyalahi hakikat sebenar. Ya, menyalahi itu dia panggil apa? Jahil. Kemudian selapis lagi apa? Dia tak tahu yang dia itu sebenarnya tak tahu, itu salah tu. Dengan bawa dia rasa dia betul. Itu murakkab, dua kejahilan bersusun. Ya. Kalau itu ayastahilu alaihi ta'ala al-ghaflatu waz-zuhul, maka mustahil atas Allah Ta'ala ghaflah, ya, itulah lalai, dan zuhul maknanya lupa. Ya, apatah lagi nyanyok lagi semua tak ada kat Tuhan. Wa hadza diddul ilm, itulah dipanggil did bagi ilmu, ya, mana lawan bagi ilmu. Bila ilmu bahawasanya dia tidak ada lalai, itu ilmu yang sebenar, tak ada lupa. Ilmu kita ni baru datang, makhluk pula mula-mula tak tahu, lepas tu baru datang, pinjam sekejap, lepas tu lupa balik. Ya, kadang-kadang nyanyuk terus pun ada juga kan, macam-macam. Dah tua, dulu kami alim ni kan, itu dah tua je, tak ingat tu, dah tak ingat. Ya, macam-macam tuan terik. Tapi yang kena ni biasa ulama sasau kena ni kan. Ulama sasau, ulama dunia banyak kena benda ni. Ya, dah tua-tua dia kan nampak nyanyuk. Tapi ulama-ulama yang beramal, yang berjuang, kita tengok alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara sampai mati cantik. Ya. Dan setengah daripada kalau nak elak, sebab ialah hakikat Allah Ta'ala tu semua. Sebab dia apa? Banyak membaca Quran. Quran kena baca, jangan tinggal. Lagi tua lagi banyak baca Quran, insyaAllah
dia tak akan kena nyanyuk atau kawal ni. Sebab nur ayat Quran tu sentiasa berada dalam jasad dia, berada dalam roh dia. InsyaAllah dia akan cantik kematian ni pun gitu. Kalau dia baca surah khabar je tak mati nyanyuk. Ada pula tak apa, aku hari ni kata rugi betul lah, rasa tak selesa apa, tak dapat baca surah khabar ni pula otaknya tu orang ni dah masuk kepala surah air. Tak dapat kalamullah, tak rasa apa, tak dapat berita dunia bukan main, sibuk ni. Itulah golongan lalai panggil ghafil. Jadi mustahil Allah SWT bersifat dengan al-jahlu. Jahil sama ada basit atau murakab, sama ada ghaflah ataupun zuhul. Al-ashiratu, yang ke-10 mustahil ta'ala tu, al-mautu ila mati. Apa makna mautu? Huwa diddul hayat, lawan bagi hayat, lawan bagi hidup. Itulah mati. Kalau kita zawal ruh, hilang ruh, sini tak ada sifat hayat. Kemudian al-hadiyata asyarah as-samamu, dan yang ke-11 dia apa dia? Ialah samam. Apa samam? Lawan daripada mendengar. Kalau mendengar tuli. Kalau bahasa kita kasar pekak gitu. Samam. Wasaniyata asyarah, yang ke-12 al-ama, wa huwa diddul basar, lawan bagi basar, mana buta. Wasalisata asyarah, yang ke-13 al-hars, iaitu wa fi maknahu, dan pada makna dia ialah al-baqamu. Al-baqamu iaitu bisu, diddul kalam. Jadi sifat yang ke-10 ialah mati al-maut, lawannya hidup hayat. Maknanya mati itu mustahil, yang wajib ialah al-hayah. 11 ialah pekak, as-samam, summum bukmun umyun fahum. Habis tu summun, apa makna summun? Pekak. Kemudian umyun, basar dia tak ada, apa makna? Buta. Bayang Allah Ta'ala beri tampisan, tuan-tuan tengok, ada tak daripada awal dunia sampai sekarang kita belum pernah jumpa lagi seorang insan dia tak boleh mendengar, dia tak boleh melihat? Ada tak? Tak ada. Kalau ada tu memang jam gila kan. Orang lambai dia tak nampak, orang panggil dia tak dengar, dia pun tahu dia apa. Dia tak tahu dia di mana, siapa dia. Gila kan. Perhatilah, kalau orang pekak biasanya mata dia boleh melihat, mana dia boleh komunikasi lagi dengan penglihatan. Kalau dia buta, telinga dia boleh dengar, dia masih dengar lagi orang panggil, dia boleh komunikasi lagi. Sebab kalau dia tak nampak, dengan pekak habis jam. Mana paling teruk orang kalau kena dua ni, maka orang yang tak terima Islam tu sama je dia kata. Summun bukmun umyun fahum. Habis tu. Mana itu orang habis tu, pekak tuli. Orang kafir ni pekak tuli. Sebab tu panggil dia buat dak. Ayat Quran datang dia buat dak, buat pekak, buat tuli. Ni berat ni. Akhirat biasa tuan pekak, tuan buta kan ni. Kemudian dia tanya di mahsyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau butakan kami ya Allah, kami dapat melihat? Tuan jawab, kadzalika ataka ayatuna. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kadzalika al-yauma tunsa. Dulu atas dunia datang ayat Allah Ta'ala kan, kau buat pekak, kau buat buta. Ini aku buta engkau. Habis tadi meraung kan. Siapa tak nak buta di akhirat, jangan butakan mata hati dia daripada petunjuk Allah Ta'ala. Walaupun atas dunia dia buta, tapi akhirat dia celik. Tapi kalau atas dunia celik mata dia tentang, dia buta ayat, besok akhirat dia buta. Dia akan dibutakan oleh Allah Ta'ala. Maka sifat mustahil bagi Ta'ala apa? Mati. Iaitu tak layak bagi Ta'ala, dia hidup. Dan juga maknanya tuli, dia mendengar sebenarnya. Dan ialah dia tidak bersifat dengan itulah buta. Dia bahkan dia bersifat dengan basar, melihat. Dan dia tidak bisu, bahkan dia berkata mana bersifat kalam. 13 bisu itu mustahil bagi Tuhan, iaitu al-hars, lawan dia ialah al-kalam, sifat kalam. Ar-rabi'at asyar, dan yang ke-14 kaunuhu ta'ala ajizan, keadaan Allah Ta'ala itu lemah. Wa huwa diddul kaunuhu ta'ala qadiran, lawan bagi kaunuhu qadiran. Lemah tu mustahil, keadaan lemah pun mustahil. Dua-dua tu. Itu makna sifat ma'ani dan maknawiyah.
Maka sabit bagi Ta'ala segala sifat kesempurnaan. Al-hamisata asyar kaunuhu Ta'ala karihan wa huwa didu kaunihi Ta'ala muridan. Yang ke-15, keadaan Allah Ta'ala itu karihan, keadaan dia apa? Terpaksa. Iaitu lawan dia keadaan Allah Ta'ala itu berkendak. Berkendak dengan makna apa? Menentu. Bukan berkendak dengan berhajat. Okay? Bahasa kita bila kita berkendak tu dua, saya berkendak apa? Berhajat itu bukan. Kalau berhajat batal makna ketuhanan. Ya, berkendak dengan makna taksis, mana menentu. Ya, dia yang menentu. Tiada siapa boleh menentu melainkan dia. Tu. Lawan dia karihan, terpaksa. Ya, keadaan Allah Ta'ala tu terpaksa, bermakna dia diarah oleh orang lain. Ya, maka hukum dia lemah tu. Mustahil Allah Ta'ala dipaksa, dia diarah. Dia yang mengarah, bukan dia diarah. Ya, dia yang memaksa, bukan dia dipaksa. Ya, dia yang menentu, bukan dia yang ditentukan. Habis. As-sadisatan asyarah kaunuhu Ta'ala jahilan wa huwa didul kaunihi Ta'ala aliman. Iaitulah keadaan Ta'ala tu jahil tu mustahil disebut manawiyah. Wajib bagi dia keadaan dia aliman, bersifat dengan ilmu. Dan yang ke-17 as-sabi'ata asyar kaunuhu Ta'ala mayitan wa huwa didul kaunuhu Ta'ala hayyan. Keadaan Allah Ta'ala itu mati, itu mustahil. Yang wajib bagi keadaan dia hidup. Wasaminata asyarah, dan yang ke-18 kaunuhu Ta'ala asam wa huwa didul kauni Ta'ala sami'an. Iaitu keadaan Allah Ta'ala itu mendengar. Ya, itu yang wajib. Adapun tuli, keadaan Allah Ta'ala itu apa? Tidak mendengar. Itu mustahil peka ni. Tasi'ata asyar, yang ke-19 kaunuhu Ta'ala a'ma wa huwa diddul kaunihi Ta'ala basiran. Iaitulah keadaan, maknanya buta. Dan lawan dia adalah keadaan Ta'ala itu melihat. Itulah yang dikehendaki, makna yang wajib melihat. Buta itu mustahil. Dan yang akhir warna insyuruna kaunuhu Ta'ala abkama fi makna harsi wa huwa didul kauni Ta'ala mutakalliman. Fahazihi insyurun kulluha mustahilatun alaihi Ta'ala. Ini 20 semua ni mustahil atas Allah Ta'ala. Mana sifat ke-20 yang mustahil ialah keadaan Allah Ta'ala itu bisu. Itu mustahil. Mana mala tasawwur fil aqli ada ma'wujuduhu. Barang tak terima akal wujudannya. Adanya bisu, adanya apa? Bisu tak, bagi Tuhan tak berlaku benda itu. Mustahil. Yang bersifat sebenar ialah bersifat dengan kalam. Ya. Kaunuhu mutakalliman tu adalah wajib. Maka 20 sifat ini kesemuanya adalah mustahil atas Allah Ta'ala. Ya, semua tadi. Bermula daripada apa? Adam, mana ketiadaan, ya, kemudian baharu, sampailah yang ujung ni, iaitulah keadaan dia adalah bisu, itulah mustahil. Habis. Wa'lam anna dalila kulli wahidin minal ishrin al-wajibat. Ya, apa dia? Yusbituha lahu Ta'ala wa yanfi anhu didduha wa adillatu sab'i ma'ani hiya adillatu sab'il ma'nawiyah. Maknanya ketahui ilmu bahawasanya dalil tiap-tiap satu daripada 20 ni yang wajib, ya, yusbituha, mensabitkan akan dia bagi Ta'ala lahu Ta'ala, wa yanfi anhu did, dan menafikan daripada diddah akan didnya. Kemudian wa adillatu sab'i pula, dan dalil yang 7 ma'ani. Dalil ma'ani ni ahiyah adillatu sab'i ma'nawiyah, itu dalil ma'nawiyah. Ya, dia samalah dalil, walhasil dia semua sifat tu dalil dia mudah aja, apa dia baharu alam satu je. Semua 20 sifat tu kalau dalil akal dia ialah 2 lapas je. Hudusul alam, baharu alam, tu 2 je. Kalau baharu alam pun teringat, baling di dalam kolam. Ya, 2 patah je. Wujud dalil mana? Baharu alam. Kidam baharu alam. Baqa baharu alam. Sampai kaunuhu mutakalliman, dah masuk semua mustahil sekali tu. Dalil dia apa? Baharu alam. Tapi masalah dia macam mana baharu alam menunjuk sabit wujud. Macam mana hudusul alam menunjukkan sabitnya, ya, sifat-sifat yang 20 tu. Itu kena nampak. Kalau kita hafal saja, dia panggil taklid kitab. Atau dia hafal guru dia taklid guru. Usul dia ni mesti nampak suluhan akal ni. Macam mana dal menunjuk pada madlul.
Ya, jalan macam mana baharu alam ni terang nampak menunjukkan tiap-tiap satu sifat itu maujud sabit dengan Tuhan. Baru dipanggil orang terlepas daripada taklid, ya. Semua tu kita dah bahas dulu, ya. Habis. Kunan fahazihi arba'una aqidatan yajibu lillahi ta'ala minha ishrun wa yantafi anha ta'ala ishrun wa ishruna dalilan ijmaliyan kullu dalilin asbata sifatan wa nafa diddaha. Satu lagi ni. Maka inilah 40 akidah yang wajib sabitkan, dan ada yang kita apa? Makna sifat tu sabit lagi wujud ta'ala. Kemudian yang 20 lawan dia 40. Iaitulah 20 sifat wajib, 20 yang mustahil nafikan daripadanya. Kemudian berserta 20 dalil ijmali. Mana tiap-tiap satu sifat dia ada 3 wajib. Ya, kita kata ilmu. Wajib kita beriktikad bahawa ilmu itu adalah satu sifat bagi Ta'ala. Dan yang kedua, wajib kita nafikan lawan dia adalah jahil. Yang ketiga, dirikan dalil. Tiap-tiap satu sifat ada 3 fardu ain. Ya, itu ringkas. Dan setiap dalil tersebut membuktikan satu sifat dan nafi sifat. Hudusul alam itu menunjukkan apa? Menafikan, ya, mensabitkan ilmu dan menafikan akan jahil. Ya, baharunya alam. Ya, bila alam ini baharu, apa makna baharu? Contoh satu kita bawa. Hudus maknanya apa? Masabakahul adam walaikul adam. Benda yang ada alam ni didahului oleh ketiadaan. Jadi asal semua alam, semua makhluk kita ni asal tak ada. Dia nak sabitkan sifat alam, sifat ilmu ni. Jadi makna asal tak ada. Bila tak ada, nak pergi seberang menjadi maujud jadi ada, mesti ada fa'il, mesti ada pencipta, ada mujid, ya. Dan yang boleh maknanya menentu mengadakan pada hakiki, mestilah taraf. Maknanya Tuhan atau mujid atau fa'il itu ialah wujud yang hakiki dan bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau tidak, takkan ada alam ni. Jadi bila maknanya, itu cara ringkas itu. Bila maknanya alam telah ada, dengan terang nampak bahawasanya ia adalah kesan daripada ciptaan zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Maka kalau tak bersifat dengan ilmu, bermakna ada kekurangan. Kalau kekurangan di dia tak boleh tolak, macam mana dia nak adakan alam ni? Tentu tak ada. Sekarang alam ni lah dia kata hudusul alam dalilun ya ala kulli sifatin al wajibat, segala sifat wajib. Dan itulah menafikan seterusnya. Itu dah ringkas tuan-tuan, biar nampak betul. Jadi maknanya apa? Ringkas seluruh alam ini menunjuk 20 sifat. Ya, seluruh alam ni seolah berkata, dia mengatakan bahawasanya Allahun mawjud yattasif bisifatil kamalat. Lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Kalau tidak begitu, satu makhluk pun tak ada. Jadi makhluk semua menunjukkan segala sifat kesempurnaan, dan salah satu kesempurnaan dia adalah al-ilmu, ataupun al-qidam, al-baqa, al-qudrah dan seterusnya. Itu maknanya. Habis. Itu maknanya apa? Kita suruh dengan kenampakan akal. Ya, nak terang lagi, injek lagi dengan zikrullah, jalan zauqlah rasa, atau lagi tinggi makrifat. Daripada ilmu yakin dia naik pada ainul yakin, hakul yakin dan seterusnya. Habis. Kemudian segala perkara terbagi kepada 4 bahagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia makan bawah ni.